Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa iqtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana insya-Allah kita pada tahun ini berkesempatan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut dua perayaan sekaligus. Perayaan pertama mana yang telah diketahui, perayaan umum sejagat umat Islam, itulah kita menyambut Hari Aidil Fitri. Hari Aidil Fitri sebagai hari kemenangan umat Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kejayaan umat Islam untuk kembali kepada fitrah yang bersih yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali setelah kita berjuang terutamanya pada sebulan-bulan Ramadan, mencapai darjat takwa, melakukan pembersihan jiwa, melakukan berbagai-bagai jenis ibadat yang telah dijanji, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan generasi insya-Allah generasi yang benar-benar kembali kepada fitrah seperti mana hari pertama kita dilahirkan. Selain itulah, sesiapa yang mendapati berakhirnya Ramadan dan dia masih lagi melakukan perkara-perkara yang dosa dan maksiat, belum dapat menyempurnakan keimanannya, ketakwaannya sebenar-benarnya kepada Allah, dan beristiqamah kepada dalam melakukannya di 11 bulan yang lain, memelihara keimanan dan amalan-amalan yang baik tadi, maka itulah di antara tanda seseorang itu sebenarnya hidup dalam keadaan yang mendapat kecelakaan. Jadi saya berharap kita semua warga Al-Irsyad, sama ada kita adalah guru, kita kaki tangan, kita pelajar-pelajar, kita ibu bapa dan semua pihak pentadbiran, supaya sama-sama dapat kita memelihara perkara ini, dan insya-Allah setiap tahun kita keluar dari madrasah Ramadan, kita berjaya membina umat yang benar-benar layak untuk menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana bagi kita yang menjadi penduduk kepada negara kita Malaysia yang tercinta ini, kita juga ditakdirkan pada tahun ini menyambut hari kebangsaan, hari kemerdekaan negara kita yang kebetulan jatuh pada hari dan tarikh yang sama. Meskipun sehingga kini kita melihat rata-rata rata-ratanya masih memeriahkan Hari Raya Idul Fitri, dan pihak kerajaan menyangguhkan sambutan itu kepada 16 September. Maka kita juga merasakan kemerdekaan itu berada dalam diri kita. Kemerdekaan yang kedua yang ini lebih bermakna untuk kita sebagai rakyat sebuah negara yang merdeka, di mana kita telah berjaya merdeka dari penjajahan. Tetapi satu perkara penting yang perlu kita sedari dan pahami ialah
Apabila kita melihat negara kita tercinta ini, Malaysia ini, berada dalam sebuah di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia yang telah diciptakan oleh Allah, dan kita penghuninya, rakyatnya adalah merupakan rakyat yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di atas muka bumi Allah, yang datang dan diciptakan oleh Allah, yang dihidupkan untuk beribadat, mengabdikan diri kepada Allah, dan ia akan kembali dihisab, dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kena faham bahawa tugas yang lebih besar yang perlu kita lihat dalam kemerdekaan sesebuah negara bukan sahaja berbangga kita merdeka, menyambut hari kebangsaan pada 31 Ogos setiap tahun, tetapi suatu sudut yang perlu kita renung dengan sebenar-benarnya ialah supaya kita dapat melihat apakah kita semua telah berjaya melaksanakan tanggungjawab dan tugas kita selaku hamba Allah, selaku yang diantar menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Adakah kita telah berjaya memakmurkan bumi Allah ini dengan memastikan supaya tertegaknya negara yang diimpi-impian diharapkan oleh Allah, di mana sepatutnya dunia dan negara kita ini menjadi negara yang didiami oleh orang-orang yang bertakwa, pemimpin-pemimpin yang bertakwa, supaya negara ini menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, yang tentunya negara ini ditadbir mengikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negara yang rakyat dan penghuninya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemenangan kepada kemerdekaan yang hakiki, merdeka dari belenggu syaitan, belenggu nafsu dan penjajahan, serta merdeka insya-Allah setelah kita melaksanakan tanggungjawab ini, kita merdeka dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana penghuninya melaksanakan tanggungjawab seperti mana yang telah diperintahkan, yang disebut oleh Rib'i bin Amir ketika berhadapan dengan Maharaja Rustum. Walaupun beliau seorang diri, tetapi jiwa merdekanya yang hebat, yang dipenuhi dengan keimanan yang kental, semangat yang membara, kepahaman yang jitu, hidup dengan memahami dan tugas dan tanggungjawab untuk menjunjung dan meninggikan agama dan syariat Allah. Maka beliau tidak segan silu menjawab di hadapan Maharaja Rustum pada masa itu, Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, wa min jawril adyan ila adlil Islam. Inilah kalimah merdeka yang sepatutnya dimiliki oleh setiap jiwa kita umat Islam, di mana beliau menyebut bahawa Allah telah mengutuskan kita semua ini, umat Islam, untuk kita bertugas, bertindak, mengeluarkan manusia dari perhambaan kepada sesama manusia, memperhambakan diri kepada peraturan sesama manusia, tidak kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertindak untuk kita mengeluarkan manusia ini daripada memperhambakan manusia kepada sesama manusia, dan daripada keadilan agama-agama lain, cara hidup yang lain, kepada keadilan Islam, daripada kesempitan hidup dunia, di mana dunia ini menjadi sempit bila tidak ditarbit menurut kepahaman dan cara yang dikehendaki oleh Allah. Di mana kita melihat kegagalan dunia berlaku pada hari ini, terutamanya bila dunia dikuasai oleh kuasa-kuasa kufar. Mereka telah memimpin dunia ini dengan begitu kejam dan zalim, melakukan sewenang-wenang, sehingga dunia yang sepatutnya menjadi tempat yang aman untuk kita diami, tapi akhirnya dunia ini telah menjadi suatu medan
pertempuran ketidakadilan, kezaliman yang sangat dahsyat. Jadi di atas hasad inilah insya-Allah, marilah kita sama-sama melihat dua perayaan serentak pada tahun ini dengan isu semangat. Pertama, perayaan senegara. Kita berusaha semasa hayat ini di dunia dalam negara kita untuk mengembalikan syariat Allah. Kemudian kemerdekaan, sehingga kita kembali kepada fitrah kita yang bersih, maka kita dapat merdekakan diri kita dan seluruh ahli keluarga dan masyarakat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kejayaan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima daripada kita semua dan daripada kamu di atas segala apa yang telah kita usahakan, dan kita layak dapat ganjaran muttaqin yang dijanjikan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.